Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ahli geng peniaga masak padu. So hari ini kita berjumpa lagi dalam kita punya segmen Facebook Premier. Jadi hari ini saya tidak berkesorangan, saya bersama dengan kita punya tetamu jemputan kita, Chef Bob. Chef, Assalamualaikum Chef. Waalaikumsalam warahmatullahi happy to bersama dengan Chef Azrin kita, kita share sikit kita punya pandangan, kita punya pengalaman sikit, apa yang patutlah, tidak cakap kira sangat pun tak. Jadi kita nak cerita jugalah, ini kemunculan pertama Chef Bob dalam kita punya grup geng peniaga masak padu. So Chef Bob ni adalah Presiden Professional Culinaire Malaysia. So dia ni adalah Presiden dalam Pertubuhan Jurumasak Malaysia, Chef. Betul. Okey, dan beliau juga sekarang ni buat freelance dan consultant. So dia ada buat juga buat live cooking, live video dengan page Chef Bob sendiri. Apa nama page Chef Bob? Boleh promote sikit? Okey. Okey, saya buat live cooking, demo, review pasal masakan. Dan saya kadang-kadang review tu bukan plan, kadang kita pergi terjah je kan. So buat makanan kita rasa dan kita share pada tempat-tempat yang menarik untuk kita makan. Dan kalau siapa yang berminat boleh pergi ke Chef Bob Cooking di Facebook page dan juga di YouTube masakan-masakan saya sharekan di Dekat Media Pro. Dan sebelum Chef masuk ke bidang konsultan sebenarnya kan, masa tu Chef di hotel kan? Betul. Hotel mana Chef? Boleh kongsi sikit mungkin kita punya viewer nak tahu kan siapa? Okey, saya bekerja di hotel-hotel masa muda dulu lah. Bukanlah sekarang tua, sekarang muda lagi kan. Tapi experience bekerja di hotel di Westin Hotel, di Sheraton Imperial Kuala Lumpur, dan juga di Mandarin Oriental, dan saya juga pernah bekerja di luar negeri di cruise ship Seabourn, dan juga pernahlah bekerja di Abu Dhabi dan juga di Sudan, Khartoum. So experience Chef Bob ni bukan biasa-biasa saya. Jadi kita memang sangat bertuah dengan kehadiran Chef Bob bersama dengan grup geng peniaga masak padu ni Chef. Terima kasih Chef. Okey, jadi kita nak bincangkan satu topik ni, yang topik ni rasanya semua orang tahu tapi mungkin juga teknik nak mengira ni. Tu topik kita hari ni, kita nak buat macam mana nak buat kiraan food cost makanan. Macam mana kita nak kira kos makanan sebelum kita mula jual. Sebab kebanyakan masalah yang ada dalam peniaga masakan ni, satu dia tak tahu kira. Dia tak tahu kira yang betul. Kemudian bila jualannya harga tu dia main agak-agak. Kita akan tunjukkan cara yang betul. Sebenarnya cara tu pun bukannya nak kata salah, tapi kita nak tahu basic dia, macam mana nak buat kiraan harga makanan dan kita boleh jual pada harga yang betul supaya kita punya profit pun kita dapat jaga. Itu sebenarnya penting bila kita nak berniaga ni. Jangan kata, kalau katalah contohnya orang ni berniaga dalam kawasan food court, dia tengok kedai sebelah sana jual RM6. Dia jual, contohlah kita ambil kuih tiaw goreng. Dia tengok sana jual RM6, dia pun jual juga RM6. Tapi sebenarnya apa barang yang kedai sana pakai dengan apa yang dia pakai tak sama. Kos dia akan berlainan. Jadi bila end up ujung bulan dia kira-kira profit dia rendah. Kedai sebelah sana untung best. Jadi kita nak tahu macam mana harga jualan yang betul supaya kita dapat jual pada harga yang betul, Chef. Jadi hari ni kita ada satu hidangan sampel. Kita ada, apa nama hidangan ni, Chef? Okey, hidangan ni is ayam masak halia lah. Ayam masak halia. Chicken ginger. ginger. Simple stir fried. Rasanya semua orang boleh makan. Menu ni dekat masakan panas memang ada. Ayam masak halia, ayam masak kicap, ayam masak merah. So hari ni kita ambil satu contoh hidangan dan kita akan buat kiraan berdasarkan resepi yang ada dalam hidangan ayam masak halia ni. Jadi dekat belakang saya ni Chef Bob dah buat satu jadual, satu chart yang mana kita akan, sebelum nak buat kiraan kos ni kita kena ada satu standard recipe, Chef. Betul. So daripada standard recipe ni kita boleh tahu berapa gram kita pakai, berapa harga per kilo, supaya kita boleh kira setiap gram ingredient yang kita masukkan dalam bahan ni. Chef Bob mungkin boleh terangkan apa bahan-bahan yang kita ada dalam ayam masak halia ni. Sebelum tu saya nak tambah sikit. Silakan. Sekarang tengah-tengah orang cakap pandemik ni, banyak orang berniaga. Orang cakap berniaga warung, berniaga di restoran yang bukan nak buka restoran, buat stall. Buat stall. So banyak benda-benda yang kita harus input dan juga
it depends on the orang cakap apa, berapa persen kita nak masuk juga. Yep. Okay. Tapi macam resepi yang mudah macam ni, ayam masak alia ni I think memang kat mana-mana boleh dapat. Betul. Ada juga ayam masak alia tak seperti macam mana saya masak ni. Ini ayam masak alia, is normal ayam masak alia, basic, tak ada oyster sauce, tak ada soya sauce. Setengah orang ada oyster sauce, ada kicap pekat lagi lah. So ini saya buat yang paling simple lah. Ini sampel kita, macam mana nak kira, of course. Jadi resepi tu masing-masing punya resepi. Kalau kata kita nak tumpukan macam mana kiraan. Yes. So apa yang kita ada, kita bangun. Untuk chicken ginger ni saya pakai resepi dia ayam biasa normal lah, tapi dah seko ayam potong 24 ketul. So ayam ni berat dalam seko ni dalam sekilo 4. Ini yang saya ambil ni yang kecil lah, sekilo 4. Sekilo kurang lebih sekilo 5 lah. So yang viewer nampak sini dia tulis ayam cut 24 pieces. Ni mana satu ekor potong 24. Tapi untuk hidangan ni kita ambil 350 gram. So itu resepi dia. Okey, yang kedua. Kemudian kita pakai garlic, bawang putih lah. Garlic kita pakai 40 gram. 40 gram ni lebih kurang 5 ketul. 15 lah itu. 5 ketul macam tu. Kemudian kita pakai onion Holland. Ada juga nanti kadang-kadang orang masak alia dia tak pakai onion Holland, dia pakai onion biasa. Betul. Tak kisahlah barang bawang pun. Tapi saya pakai 100 gram. 100 gram. Kemudian kita pakai halia 60 gram, carrot untuk 60 gram, cili merah, red chili kita pakai 60 gram. And then bila tentulah nak masak ni kena pakai cooking oil, betul tak? So cooking oil kita minyak masak kita pakai dalam 50 ml. Okay. And then spring onion, daun bawang kita pakai 100 gram. And then tepung jagung lebih kurang 10 gram. Dan juga pastinya kita pakai pasti sedap. Kita ada 5 gram pakai ni. Ini standard resipi untuk chicken masak yang masak alia. Sekarang ni yang saya nampak lihat kita kena ada untuk standard resipi kita perlu ada grammage berapa banyak dalam resipi. Betul. Dan kita kena tahu berapa harga setiap barang tu. Harga per kilo lah. Kita ambil per kilo senang nak kira. Kemudian lepas tu baru kita boleh kira kos untuk dia. 350 gram daripada 1 kilo ni berapa hidangan tu, berapa harga dia. Jadi benda-benda ni semua kita kena tahulah ni, this is a very basic. Untuk food cost calculation lah. Sekarang ni mungkin kita boleh fill up kos punya berapa. So daripada ayam 1 kilo RM9.50, kita gunakan 350 gram. Kos dia adalah RM3.30. So macam mana nak kira RM9.50 bahagi dengan 1000, kita nak kira per kilo. Kemudian kita darab dengan 350 gram. So RM3.30. RM3.30. So ini dia punya cara nak kira lah. Berat per kilo RM9.50 bahagi dengan berapa gram kita pakai kali balik RM9.50 bagi 1000 kali dengan grammage yang kita nak pakai. 1000 tu disebabkan per kilo lah. 1000 gram. Untuk 1 kilo 1000 gram. So untuk garlic RM7.50 bahagi 1000 kali dengan 40 gram. Dapat 30 sen. 30 sen. Dah 80 sen. Nampak dah 80 lah 30 sen. RM5.50 bahagi 1000 kali dengan 100, 55 sen. 55 sen. So dia orang ni kena faham sebenarnya konsep dia kena faham macam mana nak mendarab dan dia punya formula dia tu lah. So RM6.50 bahagi dengan 60 kita dapat 40 sen. RM4.50 bagi sekilo darab 60 kita dapat 27 sen. 27 sen. Cili merah RM12 per kilo bahagi 1000 kali 60 dapat 72 sen. 72 sen. Ni dah kira RM3.80 bahagi sekilo darab dengan 50 dapat 19 sen. 19 sen. RM8.50 bagi sekilo kali dengan 100, 85 sen. 85 sen. RM3.2 bagi 1000 kali 10, 0.03. 0.03 sen. 03 sen. Ni lagi murah. Lagi murah lah. Untuk kena pasti sedap, harga sepaket tu 600 gram 600 gram di pasaran harga dia dalam RM8.80 macam tu. Tapi kita kena dapatkan sekilo punya harga. So macam mana nak dapatkan dia? Harga tu bagi dengan 600 kali dengan 1000 baru dapat per kilo. Bila dah dapat per kilo RM14.70 bahagi balik dengan 1000 kali dengan 5 gram
dapat 7 sen. 7 sen. 0.07. 7. Yep. So dah dapat kita punya kos berapa untuk setiap grammage yang kita pakai. Betul, baru kita boleh totalkan harga dia berapa. So berapa total dia semua? So daripada RM3.30 ni kita campur semua bahan ni, kita dapat RM7.31. RM7.30 lah senang 30 kira. sen. Dibundakan kan. Okey. So, untuk resepi ni berat dia adalah 835 gram. So untuk 830 gram resepi ni kita dapat RM7.30. Ini harga kos kita buat, harga kos kita nak masak. Okey. Bila dah dapat harga kos, kita nak jual berapa pula? Tu pun nak kena tahu kos-kos lain additional cost yang ada dalam proses kita nak buat hidangan ni. So yang pertama dia apa, Syah? Yang pertama dia ialah kos macam labor cost. Kos pekerja. Kalau kata yang mana ada pekerja, upah dia tu pun kita kena masukkan percentage dia berapa supaya bila hujung bulan kita nak bayar gaji, senang. Amount tu dah ada dalam tu. Berapa persen, Syah, untuk labor cost? Selalunya is 5% lah. 5%. So 5% daripada kos ni kita kena tambah untuk kita masukkan harga jualan. Kemudian kita juga harga-harga macam kita nak buy gas, kita punya cost utility, overhead cost lah kita panggil. Kita punya overhead cost macam gas dan juga elektrik, air nak pakai. So barang-barang tu semua sebenarnya ada cost yang ada, kita kena kira. Jangan terlepas pandangan itu. Betul. Kalau tak nanti kita punya profit tak boleh nak cover. Itu pun lebih kurang dalam 5% untuk 5%. Okey. Alright. Okey. So bila total tu lebih kurang kita additional lebih kurang 10% lah. 10% on this thing. Okey. So kalau 10% kita nak tambahkan ni ke ataupun kita masukkan dulu kos dia lah. Berapa dia punya total tu? Untuk labor cost 5% daripada RM7.30 ni 37 sen. 37 sen. Yep. Okey, dan juga untuk overhead pun sama 5%, 37 sen juga. Okey, kita campur lah. Kita campurkan. So jadi 14. 3, 9, 10. Ada satu ada RM9. Betul? RM8. RM8. So lebih kurang RM8.04. RM8.04. So RM8.04 ni kita dah cover semua 3 kos tadi lah. Betul. Kos overhead dengan kos makanan berserta dengan kos labor. So ini RM8.04 kos dia. Berapa kita nak jual, Chef? Okey. Selalu berapa macam ni? Kalau kita nak jual ni, kalau macam warung kita selalunya kita ambil daripada 30% untuk jual kepada pelanggan. Yep. Okay. Daripada harga jualan tu 30% tu kita punya food cost. Okey. Kemudian dan juga kita kena tahu macam apa yang bawa fikir ni itu harga untuk 835 gram berdasarkan standard resepi. So nanti kalau you nak jual untuk portion itu you guys kena decide lah. Yep. So untuk yang ni macam mana kita nak kira harga jualan daripada 835 gram ni, Syah? Ini pun ada formula macam tadi formula juga. Okay. So formula juga RM8.04 ni nanti dikalikan dengan berapa dia punya 30%. Okey, kejap saya kira kita kira live kat sini. Kita kira live. RM8.04 kalikan dengan 30% 30%. RM2.41. RM2? 30% tu daripada harga ni kita dapat RM2.40. So, kita nak letakkan mana? Letakkan di sini lah. Okey, berapa? RM2.40. So ini harga 30% daripada harga kos makanan lah. Okey. So 30%, so maknanya dia tambahkan di sini lah. Betul tak? RM8 tambah 40%. So jadi RM10. RM10.44 sen. 44 sen. So inilah untuk RM10.44 sen ni untuk harga 835 gram ni. So portion resepi ni sebenarnya lebih kurang untuk 2 orang makan lah. Untuk 2 orang makan. Kalau tengok ni pun nampak banyak ni. Banyak. So 2-3 orang pun boleh makan sebenarnya. Kalau nak pergikan ni 3 orang pun boleh makan ni. So bila kita dah dapat ni, ini harga yang paling rendah kita boleh jual. Betul. Harga paling rendah bukan harga paling tinggi. So jangan kurang daripada harga ni, sebab bila kurang daripada harga ni kita tak dapat profit yang baik. Betul.
Sebab itulah selalunya kalau kita kadang-kadang kita main agak-agak ni itu yang tak berkekal lama. Sebab ada pekerja nak kena bayar, ada juga kos elektrik, air kita nak kena bayar, yang hidden cost lah, overheadnya tu yang kita tak nampak. Sebab kalau kita main agak-agak je, okey main agak-agak. Kadang-kadang ada juga orang komplain, kenapa harga mahal sangat, harga mahal sangat. Selain daripada barang-barang ingredient ni, orang cakap ada yang mahal, ada yang kurang, tapi orang cakap apa, kita main agak-agak tu yang salah tu. Dan agak-agak tu kalau mahal, kalau orang beli okeylah, tapi kalau orang tak beli sebab mahal, dan kita rugilah. Macam kadang-kadang bila barang sesetengah harga barang tu, kadang-kadang dia bermusim, harga dia fluctuate, dia akan berubah-ubah. Jadi bila certain barang tu yang kalau tiba-tiba musim tu mahal, kita cuba tukar menu lain ataupun kita kurangkan dia punya portion. Macam Mas cakap tadi, macam kuih tiaw. Kenapa harga kuih tiaw sebab peniaga sebelah sana boleh dapat keuntungan yang lebih, dan kita sebab kita RM6 kita nak ikut tu, dan kita belilah barang-barang yang kita premium. Tahu resepi dia tak tahu macam mana kan. Itulah yang bila kita nak letakkan harga tu, kita kena tahulah berapa kita punya base cost makanan kita, baru kita boleh kira harga yang betul. Dan kita boleh tahu harga lantai kita punya cost tu berapa, supaya kita tak jual lebih rendah daripada harga tu lah. Ada apa pertambahan lagi, Chef? Okey, saya nak bagi tip lah sikit lah. Selain daripada tip, selain daripada untuk jaga kos ni, kadang-kadang kita bila berniaga ni, kita jangan menu yang kita gunakan tu biarlah yang untuk beli barang, kos beli barang ni kadang-kadang kalau kita beli sikit-sikit mahal. So kita beli on lansam, quite little bit of orang cakap murah lah sikit, harga dia kurang. So tip dia, jangan kita beli meniaga untuk besok, kita beli untuk besok je. At least cover 2-3 hari. Cover untuk 2-3 hari. So harga dia akan dapat mengurangkan kos. Dan juga senanglah tak kos. Itu belum kos nak pergi beli barang, tak masuk dalam 5% tu minyak. Pergi driving. Kita pun kena tahu barang apa yang kita selalu pakai dengan banyak, supaya kita boleh stock up beli banyak dan harganya dapat lebih murah lah. Itulah penting dia, resepi. Sebelum kita nak buat kos ni, resepi paling utama. So macam kos-kos ni semua ni, barang ni beli di cash and carry lah, kedai cash and carry, supermarket. Boleh dapat harga-harga yang murah. Supaya kita ni kalau nak jadi peniaga yang bijak, kita kena beli barang yang murah. Barang murah ni tak semestinya barang tu low quality. Kita kena tahu kat mana tempat yang kita boleh dapat beli banyak, dapat murah. Kat situ kita fokus beli barang mana yang kita boleh dapat untung daripada harga jualan. Okey. So saya harap benda ni dapat memberi manfaat kepada anda semua, peniaga-peniaga, geng peniaga masak padu, supaya dapat buat bisnes jual pada harga yang betul. So lagi satu, saya nak beritahu, bila dah dapatkan kos macam ni, tapi bila kita nampak, you guys kena tahu you nak masak untuk berapa sekali, nak masak untuk berapa banyak. So bila berapa banyak tu, untuk first, untuk kita dapatkan kos macam ni, untuk selalu ni lah, kalau kita pergi di hotel ke, setiap kali nak masak menu yang baru tu, kena timbang. Dapatkan standard resepi dulu. Dapatkan standard resepi, itu yang penting. Baru kalau kita tak tahu dapatkan standard resepi, contohlah macam selalu kita lepas pandang, contohnya macam apa tahu? Macam cili satu untuk garnish. Benda-benda macam tu yang kita terlepas pandang. Nampak macam sikit, tapi sebenarnya bila kita masak yang dan porsi banyak, itu menggunakan benda yang banyak, dan kos tu yang akan jadi naik. Okey, alright. Jadi ada apa-apa pesanan ataupun ada apa-apa pertanyaan, kita syorkan kepada anda yang sedang menonton video ni, boleh utarakan soalan, nak tanya terus kepada Chef Bob. Nanti Chef Bob akan reply soalan-soalan anda semualah. Chef, nanti Chef akan jawablah, minta tolong kalau ada yang nak bertanya. Boleh. Sebenarnya orang cakap kalau chef ni, saya bagi tahu ni, chef ni dia kalau masak untuk 2,000 orang, 3,000 orang, dia memang okey punya. Boleh masak. Bila time part course ni, dia ada yang bagus, ada yang ni. Tapi bila part course ni, dia especially kita ni paperwork lah orang cakap kan. Paperwork ni memang tak banyak yang orang yang pandai. So benda ni nak kena be patient, nak kena tanya, nak kena check betul-betul. Setiap kali kalau kita nak pergi pasar ataupun nak pergi beli barang, you guys slip dia tu simpan.
Kena ada benda, kita kena tahu barang apa kita nak beli, sebab kita nak beli. berapa kilo kita nak beli supaya tidak membazir dan tidak meninggikan kita punya kos. Betul. So kepada anda yang berniaga, contohnya buat catering. Catering ni dia orang masak banyak. Masak banyak. Mungkinlah dia buat catering kenduri kahwin ke, selain daripada berniaga masakan panas kan. Mungkin dia orang ada buat bisnes-bisnes macam ni. Jadi dia kena tahu estimate untuk 1000 packs punya order, setiap hidangan tu berapa kos dia supaya dia boleh letakkan package harga jualan itu pada harga berapa. Betul. Jadi dia boleh maintain dia punya food cost, dia boleh maintain dia punya selling price pada harga yang munasabah. Bukan harga yang tak masuk akal. Betul. Sebab kadang-kadang bila harga berubah, contohnya selalunya barang-barang kawalan lah, macam gula, tepung dan juga mungkin beras. So bila beras tu sekilo naik 10 sen, harga makanan naik 50 sen. Terlalu jauh sangat dia punya gap. Jadi kadang-kadang pengguna ni, diners ni, dia pun tahu. Takkanlah gula naik 10 sen sekilo contohnya lah. Tiba-tiba harga pun dah berubah. Jadi kita kena tahulah benda ni. So that's why kita kadang-kadang Mas Zain, satu lagi, kalau kita pergi makan di hotel dan juga kita makan di warung, dah tentu harganya, walaupun kita boleh dapat produk yang orang cakap kualiti, kadang-kadang di hotel tu tinggi sedikit disebabkan environment dia. Memang orang datang sebab environment. Servis dia tu. Servis. Itu yang penting. Sebab tu kadang-kadang bila dia orang compare, kenapa makanan yang sama, makan dekat restoran biasa harga RM6, dekat hotel dia jadi RM28. Betul. Environment hotel dah tentulah tak sama dengan apa yang ada dalam restoran. Jadi itu beza dia lah. Tu cara calculation untuk hotel lah. Yang serve, yang angkat pinggan tu semua kena fikir. Betul. Itu part of the cost lah. Okay. Jadi saya harap kalau ada apa-apa yang nak bertanya soalan nanti, jangan malu-malu, terus tanyakan dalam kita punya ruangan komen dan saya ataupun Chef Bob sendiri akan reply. Soalan-soalan yang ada nanti nak tanya apa-apa kan. Boleh. Any soalan lah, boleh saya jawab, especially cost macam contoh experience saya dulu macam untuk buat flight catering kan. Itu lagi flight banyak. Catering. So kadang flight catering ni satu packaging kita makan tu cost dia bagi satu cost tu dia dah bagi minimum. So kita kena work it out dalam cost. Berapa gram nasi kita nak kena letak, berapa protein kita nak letak, berapa vegetable nak. Yang tu sebenarnya itu lebih advance. Macam contohnya macam itulah dia dah setupkan. Saya nak jual makanan ni pada harga RM6. Dengan 3 dish lauk dengan termasuk dessert. So you work out with the recipes. Kena buat backward ni kita. So dengan cost tu kita build the recipe. Tapi macam kita sekarang ni kita dah tahu kita nak jual apa. Kita nak kirakan resepi dia berdasarkan standard resepi lah, baru kita boleh tahu harga jualan dia berapa. Betul. Okey Chef, jadi saya rasa benda ni kita dah dapat sebab metod kiraan ni apa-apa hidangan pun diguna pakai dengan cara yang sama. Even hotel pun guna kiraan yang sama. Jadi tak kisah apa resepi yang ada. First kali, saya nak remind balik lah First kali kita kena ada standard resepi. Kita kena ada berapa gram kita guna untuk resepi tu. Dan kita kena tahu harga kos per kilo barang-barang yang kita beli supaya senang kita nak kira dan kemudian baru kita boleh kira kos dia. Bila dah dapat kos ni, kita ulang balik lah je. Dia nak beritahu sekali lagi, dapat formula dia. Dapat berapa total grammage, dapat berapa harga total cost, baru kita tambahkan dengan cost overhead, cost pekerja, cost utility dan cost pekerja. Masukkan dia punya percentage dia, kita campur semua, baru kita dapat harga lantai, harga paling rendah untuk kita jual berdasarkan daripada standard resipi yang kita ada lah. Jadi saya rasa sampai di sini saja kita punya perkongsian. Saya harap benda ni dapat memberi manfaat kepada anda semua yang sedang menonton dan boleh diaplikasikan benda ni di kedai-kedai tuan-tuan semualah. Okey. Sangat senang dan basic. So manfaatkan benda yang bagus ni. Jangan kadang-kadang orang cakap nak berniaga jangan ambil mudah. Tapi sebenarnya ini yang paling penting untuk berniaga. Dan tentu kita kalau berniaga mesti nak untung. Tapi betul. Nak untung macam mana? So this is yang paling basic. Cara dia lah. Okey. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan pada Chef Bob. Sama-sama. Sudi hadir bersama dengan kita dalam grup geng peniaga masak padu. Dan saya harap kita akan berjumpa lagi dalam sesi-sesi akan datang. Mungkin lepas ni kita nak buat live cooking. Ada plan-plan tu semua dah ada. Kita akan ikut dari masa ke semasa lah. Okey, jadi akhir kata, kalau kata ada apa-apa pertanyaan, boleh teruskan type dalam ruangan komen. Kita akan reply nanti insyaAllah. Chef Bob, ada apa-apa kata-kata terakhir? Cuma tak ada apa. Macam kita di tempat, di pandemik ni sekarang ni, memang macam-macam kita nak
berniaga, kita nak buat beli barang, kadang-kadang kita tak tahu kos, macam Azin cakap awal-awal, saya macam nak ulang bagi tahu, apa yang kita usahakan mesti nak dapat keuntungan, tapi dengan cara macam mana, dengan cara kira macam mana. Banyak orang pun kadang-kadang ada call saya, Rin, dia tanya, Chef, kalau nak berniaga, macam saya sendiri pun buat dark, saya buat lamp kan, Chef, macam mana Chef kira kos, macam mana Chef kira macam ni, macam mana harga Chef ni boleh dapat. Dan saya kongsikan beli barang dekat mana, berapa banyak stok yang you perlukan untuk dapatkan harga ni, dia ada quotation dia. Itu yang paling penting untuk kita dapatkan harga yang berpatutan, dan you boleh dapat untung. Tak adalah nak untung nak kaya macam mana, tapi benda tu bila orang cakap, wow, ini harga dia begini, kalau pergi hotel orang boleh compare kan, tapi you punya makanan masih berkualiti. Masih berkualiti. So itulah yang saya nak kongsikan lah. Okey. Alright, jadi sekian saja kita punya perkongsian. Harap-harap kita akan berjumpa lagi dalam siaran-siaran yang akan datang, insyaAllah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada anda yang sudi menonton kita punya pengisian dalam Geng Peniaga Masak Padu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.